Dengan ini saya merasmikan segmen ini. Tak ada potong-potong rebel ya. Okay. Right. Mana kamera? Oh, sana kamera. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Macam terawih pula. Okay. Sebagai tanda hormat kita dan sebagai kita ni nak menceritakan satu manusia yang mana manusia ni sangat-sangat dalam buku Influence People pun dia merupakan, baginda merupakan orang yang pertama yang tergolong orang yang paling berpengaruh dan orang yang paling baik diakui oleh seluruh dunia. Walaupun ada haters-haters di pelbagai sudut, semuanya kita dapat bentis hujah-hujah mereka dengan fakta-fakta maupun fakta sejarah ataupun fakta sains. Okey. Sebelum kita nak cerita ni, sebenarnya macam gini. Aku cuba nak bawa pengenalan kepada batang tubuh Muhammad bin Abdullah ni. Sekali lagi aku ulang apa yang Tok Guru Nik Aziz dulu cakap. Ramai orang tak suka. Ramai orang yang tak setuju masa arwah Tok Guru Nik Aziz cakap dulu, sampai dia kena tentang habis-habisan dengan media, dengan TV, berita dan menteri-menteri dan sebagainya. Dan ramai ulama' juga membantah apa benda yang dia cakap. Dia kata apa? Rasulullah ni serupa orang mak kampung dia. Okey. Jadi orang masa tu orang bantai dia, atau apa, kenapa cakap macam gini? Serupa mak kampung dia. Maksudnya macam orang biasa kau cakap, sedangkan baginda ni orang yang mulia di sisi Allah, orang kekasih Allah, orang yang mulia, tersangat mulia. Kenapa kau cakap macam gini? Kan? Sebenarnya apa yang Tok Guru Nik Aziz cuba nak sampaikan ialah kita hari ni kita dapat belajar sejarah Nabi, sejarah Rasulullah. Kita dapat tu dengan cara penyampaian yang aku tak kata salah lah. Cuma bila kita ramai ustaz-ustaz yang bercerita berkenaan dengan Rasulullah SAW, dia membayangkan Rasulullah ni seorang yang mulia dia tu sampai kita tak boleh nak ikut. Oi, mana kita boleh buat macam ni? Dia Nabi, kita siapa? Sampai tahap tu dia menjauhkan kita dengan Nabi. Sedangkan Nabi itu ikutan yang terbaik, contoh yang terbaik yang kita kena ikut. Macam mana kita nak ikut kalau engkau orang punya cara bercerita tu engkau sendiri yang jauhkan? Faham tak? Sedangkan Rasulullah SAW juga ada sisi manusia dia, dan memang dia manusia pun. Kita jangan nafikan kemanusiaan dia. Kita buat dia ni macam malaikat sampai kita tak boleh nak follow. Itu kesilapan yang aku nampak, yang sampai kan tak boleh nak follow Nabi. Memanglah dia boleh dua rakaat dia, rakaat first Baqarah, rakaat kedua surah Imran, dia punya cara cerita tu. Sedangkan kita tak buat macam tu pun boleh je. Cuma apa yang dia buat, pokok pangkal dia tahajud setiap malam.
Bila orang cerita Nabi tahajud, first rakaat dia Baqarah, second rakaat dia surah Ali Imran, kita nak tahajud pun takut. Sedangkan kalau kita nak bangun tahajud, Fatihah, Qul Allah pun dah okey dah. Dia jadi macam gitu lah. Okey? Tak sedap pula, tak ada racun ni. Okey. Komen okey kan? Jadi aku cuba nak ceritakan, selama ni kita nampak benda ni 2D, biar kita nampak benda ni jadi 3D depan mata, barulah kita boleh follow. Kalau kita menjauhkan, kita tak ada nak follow. Satu contoh yang senang aku bagi. Kenapa ada hadis tentang aurat yang katakan, ada yang kata macam kita pegang hari ni lah, pusat hingga lutut. Tapi ada juga riwayat ataupun ada juga hadis-hadis ataupun ulama-ulama yang buat aurat tu atas pada lutut ataupun pangkal paha. Ada yang bawah pusat. Kenapa wujudnya benda tu? Sebab Nabi sendiri duduk kat rumah lepak-lepak, dia pun duduk macam gini, sama je. Duduk aku tak boleh buat aku bengok. Naik kaki atas lutut, menyembang. Dan dia pun dikatakan kerap kali tak pakai baju pun dekat rumah, santai. Yalah, zaman tu mana ada aircon, tanah harap lagi pun. Ramai. Jadi kadang-kadang dia borak tu dia terselak. Jadi ada yang dia terselak, ada yang dia tutup habis, ada yang benda tu lah yang orang bawa hukum berlainan. Faham? Sebab ada dia pergi, Nabi tutup lutut. Ada yang dia pergi, Nabi buka lutut. Ada yang dia pergi, Nabi angkat tinggi sikit. Sampai kan ada riwayat mengatakan sampai nampak keputihan pahanya. Kan ada. Kita pernah dengar benda tu. Yang confirm Nabi paling smart, Nabi paling tutup bila jumpa Osman. Itu confirm. Sebab Osman tu sendiri Nabi respect. Sebab Osman ni memang dia jenis smart. Dan Osman ni sendiri adalah orang yang paling malu dengan diri dia sendiri. Dia tukar seluar pun dia tutup pintu, tutup tingkap semua. Okey. Ada yang hantar star ke? Aku tak nampak. Sebab aku tak buat lagi notification. Okey. So secara mukaddimahnya okeylah. Kalau dulu kita belajar tentang dekat sekolah dulu, ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah. Okey. Okey, ni yang mana yang tahu sebagai peringatan, yang mana yang belum tahu sebagai tambahan ataupun sebagai pencerahan. Kita belajar dekat sekolah dulu, ayat Makkiyah adalah turun dekat Mekah, ayat Madaniyah turun dekat Madinah. Berapa tahun kita pegang benda tu, sampai satu tahap kita baru tahu rupanya tidak. Rupanya bukan begitu caranya, cara kita nak faham. Sebab ada yang ayat Madinah yang turun dekat Mekah pun ada. Ayat Makkiyah yang turun dekat Madinah pun ada. Apa jadi kepada ayat yang turun dekat Taif? Apa ayat kita nak panggil apa? Taifah. Apa jadi kepada ayat yang turun dekat bukan Mekah dengan bukan Madinah? Okey? Macam mana kita nak kenal ayat Mekah dengan ayat Madinah? Ayat Mekah, ayat Makkiyah, sebenarnya ini bukan tempat, ini adalah masa. This is not the place, this is masa. Maksudnya hijrah, ayat-ayat yang turun sebelum hijrah dipanggil Makkiyah,
ayat yang turun selepas hijrah dipanggil Madaniyah. Okey? Sebab yang mana yang turun dekat Taif, dekat apa semua, kalau lepas hijrah, itu ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah, dia lebih kepada yang pendek-pendek. Sebab apa? Sebab zaman sebelum hijrah, orang tak nak dengar Islam ni. Orang-orang masyarakat Arab jahiliah tak nak dengar. Panjang-panjang kau berceloteh, orang tak nak dengar. Orang nak dengar pendek-pendek Jadi dia bagi pam, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Macam tu. Yasin wal Quran al-Hakim, innaka minal mursalin ala siratil mustaqim, tanzilal azizir rahim. Tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pendek-pendek. Sebab orang masyarakat jahiliah tak nak dengar kau panjang-panjang. Dan ayat Makkiyah, dia lebih kepada berunsur syair, berunsur pantun, berunsur rap, berunsur swag. Ujung-ujung dia sama je. Yang tadi Ar-Rahman 'allamal Quran, nun, Khalaqal Insan, 'allamahul Bayan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, qaf, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mim, qaf, qaf. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat-ayat yang pendek, yang powerful, yang beritmakan rap, beritmakan swag, beritmakan pantun. Itu ayat Makkiyah. Ayat Madaniyah macam mana? Panjang-panjang lah. Itu yang ayat hutang tu semuka tu. Dan surah Baqarah tu, ayat hutang sampai semuka. Ayat panjang-panjang. Lepas tu belakang-belakang pun dia tak kira lah ada rikmah, tak ada rikmah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab masa tu lepas hijrah ni orang dah boleh terima Islam. Dan ayat-ayat yang selepas hijrah ni adalah ayat-ayat yang lebih kepada hukum dah. Dia bukan isu tauhid, isu akhlak ni sebelum ni, pembentukan manusia. Lepas tu bila manusia dah terima Islam, carry on, apa lagi kau nak bagi? Panjang pun tak apa, pasal aku dah faham Islam. Dia step by step. Islam ni datang bukan untuk menghukum. Islam ni datang bukan untuk menghukum. Aku paling pantang kalau ada forum ataupun ceramah-ceramah tu, bila ada Q&A, dapat mic dia, Assalamualaikum Ustaz, saya daripada gini. Saya nak tanya, apa hukum gini. Saya nak tanya, apa hukum? Duk tanya hukum ni. Nampak daripada luar, orang-orang yang bukan Islam nampak, Islam ni kerja nak menghukum je ke? Jadi tak nanti Alright. So siapa-siapa sebelum ni pegang Makkiyah dengan Madaniyah is a place, buang jauh-jauh. Dan hari ni sebagai pencerahan, ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah ni adalah masa. Okay. Alright. Sebab tu ada ayat, kita cerita sikit pasal sa'i lah, pasal sa'i. Ada masa pembukaan Kota Mekah, Futuhul Mekah, Umrah Qadha. Masa 7 Hijrah, Nabi bila dah masuk Mekah tu, Nabi ajak sa'i. Jadi apa ke nama dia? Sahabat-sahabat macam segan nak buat. Sebab kata Islam ni ada sa'i juga ke? Sa'i ni kita dah lama tinggal lah. Sebab apa? Sebab bagi dia orang, sa'i ni adalah penghormatan kepada dua berhala. Okay. Jadi kat situ timbul persoalan, takkan dia orang tak tahu sejarah Hajar? Takkan dia orang tak tahu sejarah Ismail? Hajar yang lari daripada Safa Marwah, takkan dia orang tak tahu? Yes, dia orang tak tahu. Okay. Sebab benda berlaku 2500 tahun
Benda tu berlaku sa'i Safa Marwah ni 2500 tahun. Dan bila masa berganti masa, zaman berganti zaman, ada satu benda berlaku, iaitu satu perlakuan zina dalam Kaabah telah berlaku di antara Isaf dan juga Nailah. Dan juga Nailah. So dia bromen dalam Kaabah ni. Maka kantoi dan orang tangkap dan orang dihukum bunuh. Tapi orang buat batu dan orang buat patung peringatan pula. Orang kata tugu peringatan mengingat tragedi buruk lah kononnya. Tapi di peringkat awal orang tahulah benda tu tragedi buruk. Tapi lama kelamaan batu ni diletakkan di Isaf, diletakkan di Safa. Nailah ni diletakkan di Marwah. Peringkat awal orang jasai macam biasa. Tapi lama kelamaan, zaman berganti zaman, ribuan ratusan tahun, maka benda sa'i ni jadi apa? Jadi orang lalu orang sik. Orang lalu orang sik. Orang lalu orang sik. Dia jadi macam satu penghormatan pula. Kena sik. Kena sik. Itulah bendanya. Kenapa kita tak benarkan penambahan dalam amalan? Sebab peringkat awal okey. Peringkat awal okey. Lama kelamaan, walaupun benda tu tak mendatangkan kemudaratan, masa tu kita tak tahu masa ke depan dia jadi apa. Okey. Itu yang jadi dekat sekarang ni. Bukannya aku nak menentang tahlil, tak. Tapi dengan upacara tahlil itulah yang menjadi punca kepada zikir-zikir yang merepek-repek ni. Guru Yahya, Guru Yahya, Guru Yahya, Guru Yahya. Daripada mana dapat tu? Daripada yang kita duk amalkan lah. Yang asal-asalnya La ilaha illallah, La ilaha illallah. Lepas tu ada pula kalau yang orang lama, La ilaha illallah, Allah. Jadi macam tu pula. Tu lama-lama dia jadi mengarut lah. Asalnya benda baik kita sebut. Kan dia pergi kat kawan ngomong La ilaha illallah, La ilaha Allah, La illallah, La ilaha. Dia jadi macam tu. Bila kita cakap, orang kata, tak berdosa pun, dapat pahala. Takkanlah berdosa sebut la ilaha illallah. Yes, tak berdosa. Tapi bila amalan ibadat ditambah-tambah, kita seolah-olah menafikan ayat Quran yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yawma akmaltu, hari ni dah sempurna dah agama yang Nabi bawa. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan dah tamat dah ke atas kamu nikmat-nikmat yang kau dapat sebelum. Wa raditu lakumul Islam, akumul Islam, dan kami dah redha dah Islam tu agama kamu. Dah sempurna. Once Nabi dapat ayat tu, that's it, habis. Tidak ada penambahan lagi. Tapi bila dah ditambah-tambah, bila kita cakap lebih-lebih kan, orang kata, itulah kaum muda. Nak cakap apa? Sebab tu, lama kelamaan, bila Islam datang, sahabat ingatkan benda ni dibuang lah. Bila Nabi ajak sa'i balik, dah kata, kita dah tak buat dah benda tu. Itulah turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 158 tu, yang kita duk baca masa sa'i tu. Sesungguhnya sa'i ni adalah syiar Allah. Tak berdosa pun kalau kau buat. Allah nak ingatkan balik orang-orang Arab ni supaya ni syiar Allah yang sebelum ni lagi. Jadi ibadah syiar macam tu lah. Kalau cek balik dia punya ayat yang kita baca masa masa kita saat itu, inna safa wal marwah min sya'airillah faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi
ayatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah ataupun berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Kenapa Allah Ta'ala nak kena sebut ni? Sebab ni lah, sebab kes ni, kes yang sa'i kena buat ke? Allah Ta'ala ingatkan balik. Okay? Ni kita mukadimah pelan-pelan. Maksudnya beginilah nanti seadanya aku akan teruskan benda-benda macam gini yang tidak ada dalam bilik darjah yang kita tak pernah belajar dulu. Jadi hari ini dan sesi yang sebab tu aku tulis kat sini, siri pembelajaran di luar bilik darjah. Benda yang dulu kita belajar setitik dan dia titik-titik tu dia tak ada link. Sebab apa kita belajar pun untuk exam je pun dia tak ada link. So hari ni dan siri yang aku nak bawa ni adalah untuk kita linkkan. Barulah nampak sejarah tu memang ada link pun. Sejarah dunia ni bergerak dan ada kaitan antara satu sama lain. Banyak dalam bilik darjah lain macam tu lah. Okay. So mari kita berkenalan sekejap dengan siapa keturunan Rasulullah. Okay. Kalau nak tulis, tak nak tulis tak apa. Nak bagi hilang ngantuk je. Okay. Daripada bawah lah, takut tak cukup. Okay. Muhammad bin Abdullah. Nampak ke? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihir. Panjang ni. Fihir bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah. Nampak ke? Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Sini lah. Xiao bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Salla alaika Allahu ya Adnani. Okay. Adnan bin Uwad bin Ud. Ud bin Ya'rub. Ya'rub bin Yashjub. Yashjub bin Nabit. Nabit bin Ismail. Ismail bin Ibrahim. Okay. Afiq Daniel keluar masuk kenapa? Okay, so dekat sini ada 28
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muhammad bin 27, 28. So dekat sinilah ulama ambil ataupun ahli sejarah ambil congak. Dikatakan kalaulah kata umur seorang dalam 100 tahun ataupun 80 tahun, maka lebih kurang lah. Kalau 100 tahun 2,800. So lebih kurang dalam 80 tahun, maka ulama congak lebih kurang 2,500 tahun antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah SAW. Right? Ada yang aku tertinggal ke? Okay. Right. Yang kata Bani Quraisy tu adalah ni Fihir Bani Quraisy ni maksud apa? Syak lah. Kau tak kira keluar yang dah lah, kalau abang belum ke? Semua orang keluar enggak? Syak. Quraisy ni syak lah. Syak. Quraisy ni maksudnya jerung, syak. Memang daripada dulu lagi orang suka libatkan manusia dengan binatang ni, memang tradisi manusia. Sampai ke hari ni lah. Orang bagi katak lah, cuma tradisi orang Arab ni, dia suka kepada binatang-binatang yang gempak lah. Tak adalah kata labi-labi, tak adalah macam asad, singa, macam tu. Dia lebih kepada binatang-binatang yang power lah. Right? So disebabkan itulah Allah Ta'ala meraihkan apa yang ada dekat manusia ni. Sama macam kita ni pun, kita duk panggil, kalau anak yang kita sayang, kita panggil Intan, Payung, sayang. Bini kita panggil Hani. Kita suka panggil orang-orang yang penting ni dengan perkataan yang best-best. Cuma Melayu ni dia stated to the obvious lah. Kalau tak ada rambut, botak. Kalau macam gini pun gemuk kan. Dia jadi macam benda yang obvious kita panggil. Orang Melayu kita ni. Sebab itulah Allah Ta'ala meraihkan manusia dengan dia pun bawa nama-nama hebat-hebat dia. Nama-nama hebat-hebat, Al-Jabbar, Al-Aziz, nama kan. Wallahu allazi la ilaha illa huwa Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Okay, nama-nama 99 nama dia bawa. Itu yang jadi asma wa sifat tu. Memang dia meraihkan. Memang manusia macam itu. Bila orang nak benda-benda penting ataupun gemuk jadi bob. Yes. Memang macam itu manusia. Angin. Macam persoalan-persoalan bani. Kadang-kadang kita pun pening. Ni Bani Ad, ni Bani Makhzum, ni Bani. Ni Bani ni siapa? Sebenarnya Bani ni sebenarnya ikatan yang aku perasan, benda ni sangat loose. Dia tak ada apa. Sebab Nabi Muhammad sendiri, ramai orang kata Bani Hashim pun ada, orang kata Bani Abdul Manaf pun ada, Bani Mudar pun ada, Bani Adnan, Bani Quraisy. Padahal dia boleh dikatakan Bani Arab pun boleh. Sebab apa? Sebab macam ni geng-geng Bani Quraisy lah ni. Di bawah ni adalah Bani Quraisy. Ni Bani Quraisy. Ni Bani Hashim. Macam ni. Ni Bani Ghalib, Bani whatever lah. Bani ni maksudnya bin lah, bin anak-anak. Macam kita semua ni adalah Bani Adam, anak-anak Adam semua. Okay, Bani ni dia bila bergaduh, mula kau Bani Abdul Manaf pergi jauh-jauh, kau tak geng kan, lu bukan kroni gua.
Tapi bila ada benda yang baik, jomlah kita join venture, buat flavor. Kita kan sama-sama bani duit. Jomlah kita kahwinkan. Kita kan sama-sama bani Quraisy. Apa salahnya? Macam itulah. Orang Arab dulu. Dia selingan-selingan tu biasa. Din ada. Afiq Daniel kenapa? Masuk keluar. Bani botol kaca, bani dok mod, bani tenang. Okey. Dari mana? Persoalan dia kita akan ada satu persoalan dekat sini. Semua Nabi orang Arab ke? Sebab apa? Bila kita baca dalam Quran, semua cakap Arab, kan? Nabi Musa berdialog dengan Fir'aun pun bahasa Arab. Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud pun ditulis dalam bahasa Arab. Rupanya bila selidik tak. Dulu masa sekolah dulu, iyalah kita semua orang Arab. Rupanya tak. Rupanya Nabi sendiri, Bani Aladin, Nabi ada 4 orang dalam 25 Rasul tu, ada 4 orang je orang Arab. 4 orang je orang Arab. Okey. Ada 4 orang je. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad. Hanya 4 orang saja. Yang lain orang apa? Bangsa dia lah. Dan dia cakap bahasa dia lah. Dialog Nabi Ibrahim dengan Namrud bukan cakap Arab. Nabi Musa dengan Fir'aun bukan cakap Arab. Habil dengan Qabil pun bukan cakap Arab. Bahasa apa? Wallahu'alam. Tapi dia orang faham sama-sama dia orang. Kita nak bagi siapa? Sibuk nak tahu orang. 4 orang ni je. Habis mana datang Arab ni? Kalau Nabi orang Arab, yang lain bukan Arab ke? Bukan. Habis datang dari mana? Sudah. Benda-benda macam ni kita tak terfikir nak tanya. Sebab memang perangai orang Melayu kita ni, kalau masa belajar, okey, siapa-siapa ada nak tanya tak? Semua diam. Sebab apa? Sebab nak cepat habis. Tapi berlainan sistem ni dengan orang putih. Orang putih macam ni, tanya. Kita tak. Pergilah mana-mana kursus. Pergilah kursus kahwin ke, apa-apalah, ceramah ke apa ke. Macam tu lah. Ada nak tanya apa? Tak ada. Sebenarnya kita sendiri pun bila orang tanya, kita pun tak faham. Mana datang? Okay, so sekarang sahabatku, semoga dimudahkan rezeki, insyaAllah. Terima kasih. Kalau Saleh Hud Syuaib ni Arab, kenapa putus? Mana anak-anak dia? Sudah. So dikatakan bahasa Arab tu sendiri dipopularkan, dan orang mula pandang bahasa Arab ataupun kaum Arab ni start daripada ni. Start daripada Ya'rub. Sebab tu daripada nama dia ni lah orang panggil Arab. Ya'rub, Arab. Waalaikumsalam. Yes, kelas dia is back. Start daripada, memang sebelum ni memang takkan dia seorang yang start. Macam mana dia nak start grammar apa semua, takkan dia yang start. No. Orang mula pandang bangsa Arab ni disebabkan Ya'rub ni lah.
So kau cakap bahasa apa ni? Apa bahasa ni? Oh ni semua geng-geng Ya'rub. Ni bahasa Ya'rub. Bahasa geng-geng family Ya'rub ni bahasa. Sebab itulah dulu cakap anak ini semua orang tak tahu ni bahasa apa, tak tahu. Orang tak ada nama, satu nama bahasa tu. So bila kenapa dipanggil Arab? Sebab disandarkan kepada nama Ya'rub. Kalau katalah siapa contohlah, kalau Nabi yang popularkan bahasa Arab, mungkin orang panggil hari ni bahasa Arab sebagai bahasa Abid mungkin, ataupun Yazjuk mungkin orang panggil bahasa Usjuk mungkin. Yang anak intan oh ni bahasa Usjuk ni. Jadi kita hari ni kita panggil bahasa Arab sebab disandarkan kepada nama Ya'rub ni. Itu dia orang panggil bahasa Arab, bahasa Ya'rub. Okay, faham ke tak tu? Ke aku tinggi sangat? Takut tak faham. Takut nanti korang fikir oh Ya'rub lah yang start Arab ni. Arab ni datang daripada Ya'rub. Bukan. Okay. Nama Arab, nama bangsa Arab, nama bahasa Arab disebabkan nama ni Ya'rub. So clear? Okay. Tak ada apa dah. Ni kalau nak salin ni nanti tengok balik lah. Habis tu Taurat yang first bahasa apa bang? Taurat yang first bahasa nak kata Hebrew lah kot. Bahasa Hebrew lah. Bahasa Yahudi kan. Sebab diturunkan untuk bangsa Israel, untuk Bani Israel. So Taurat diturunkan untuk Bani Israel. So bahasa tu bahasa Yahudi kan. Apa kita panggil? Yang sekarang ni kita panggil Hebrew. Dulu tak tahulah orang panggil apa. Okay. So benda-benda ni okey lah. Aku balik. Untuk nak bagi jelas daripada Ibrahim ni, okey, daripada Nabi Ibrahim, anak dia Ismail, lepas tu anak dia satu lagi Ishak. Okey. Tak semua kita pasal tak bukan. So yang mana tadi ni Nabi bla 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 Mudhar bla 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 Kinana bla 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 Adnan, maksudnya bla 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 sampai ke apa nama Abdullah ni. So perjalanan zaman dia orang ni, perjalanan yang tak ada Nabi. Okey? Perjalanan di lembah Mekah tu tak ada Nabi. Ini yang geng lembah Mekah ni. Sebab apa? Sebab Nabi Ismail duduk kat situ. Dan ingat tak Nabi Ibrahim hantar Hajar dengan Ismail yang baru baby, hantar ke lembah yang tak ada apa-apa, kosong. Jadi Nabi Ismail memang daripada situ. So dekat situlah keturunan ni membiak. Dalam masa keturunan ni membiak, dalam masa yang sama, zaman yang sama, zaman inilah ada Yaqub. Nabi Yaqub ada 12 orang anak tu, Bani Israel tu. Yang ada Levi,
Ada Yahuza yang kita cerita tu. Lepas tu ada Nabi Yusuf dekat sini. Ada Bunyamin. Daripada Yusuf ni, apa nama keluar, apa nama sini, cucu-cucu dia Nabi Ayub. Sini ada Ilyas, Nabi Ilyas. Levi ni Nabi Musa. Yahuza ni Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Lepas tu dia belah-belah sini pula, dia keluar sini, apa nama, nampak ke? Imran. Lepas tu kat sini apa nama, Nabi Zakaria, Yahya, Isa. Nampak kan? So perjalanan Nabi-Nabi ni yang kita belajar belah sini. Belah sini ni membiak ni. Dan tak ada Nabi. Okey? So jangan salah faham benda tu bergerak sebelah ni. MLM lah. Kena ada dua kaki. Apa benda tu? Maksudnya perjalanan, apa nama, keturunan Rasulullah ni berjalan sama seiring dengan zaman-zaman yang berada di Palestin ni, di Baitul Maqdis, di Mesir, di Iraq ni, perjalanan kat sini. Okey, sebab kadang-kadang bila kita belajar sejarah ni, kita pause sebelah satu kaki ni, kita pause, sebelah lagi kita jalan je. Jadi bila kita cerita yang kita start pada sini, dia jadi tak link. Itu yang buat jadi cacat tu, cara belajar sejarah kita. Faham tak? Ni dia bergerak seiring ni. Bezanya sebelah banyak Nabi, yang ni tak ada Nabi. Dan kita dah cerita dah macam mana apa nama, merah. Ni 12 orang anak ni, Bani Israel ni masuk ke Mesir melalui Nabi Yusuf. Dia orang ni Laut Merah. Mulalah peta aku. Afrika. Tak luar sangat. So daripada Baitul Maqdis, dekat sini ni Iraq. Ni Iraq belah sini. Ni Iraq. Nabi Ibrahim dekat sini, Babylon. Nabi Ibrahim dekat sini, dekat kampung Ur. Kampung Ur. Ni kawasan ni. So bila Nabi Yaakob, Nabi Ishak ni membiak, dia pergi ke sini. Membiaknya 12 orang anak dia kat sini. Okey. Nabi Ibrahim nak dapat Ishak dengan Sarah. Dia pergi ke Mesir dulu. Ingat tak yang cerita di Mesir? Mekah kat sini. Ni Mekah. Madinah sini. Ni Yaman. Ni Oman. Sambung. Okey. So Nabi Ibrahim yang dia bawa Siti Sarah pergi ke Mesir tu, tak ada lagi Ishak. Yang 12 orang anak ni membiak dekat Baitul Maqdis.
Yusuf bawa dia orang masuk Mesir. Yusuf bawa dia orang masuk Mesir. Nabi Musa bawa dia keluar daripada Mesir, pergi balik ke Baitul Maqdis. Ni zaman Nabi Musa. Nampak? Perjalanan dia orang ni main dekat belah sini. Sebab apa? Sebab kat Mekah ni tak ada benda pun. Tak ada benda, lapang sasar. Ya, betul legend dah keluar. Lapang sasar, kosong. Kosong. Jadi masa tu fokus dunia, fokus sejarah hanyalah kepada kat sini. Tapi anak beranak dia ada. Belum lagi lah. Ni start pada Nabi Ismail lah. Start pada Nabi Ismail, dia membiak. Tapi kat sini dah Nabi Musa pergi. Nabi Musa ni atas lagi pada Nabi Ismail. Bukan, Nabi Musa ni zaman-zaman ni lah, bawah ni. Masa Nabi Musa bawa Bani Israel keluar, dia orang ni dah ada kat sini dah, kat Mekah ni. Okay. Sebab apa? Sebab nanti ada link. Ada link, nanti kita cerita. Ada link. Apa lagi? Tu pergerakan kita. Aku cuba nak zoom out supaya kau nampak, oh, perjalanan dunia macam gini sebenarnya. Faham ke? Faham ke? Nak pergi detail lagi ni? Sebelum tu faham ke? Setakat ni ke ada apa nak tanya? Ya, aku tak ada ambient, aku tak boleh nak borak sangat. Dua orang ni je faham dalam 80 orang. Ke ada yang baru masuk? Yang baru masuk aku cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton lah, daripada orang yang bukan ustaz. Saya hanyalah penyedut VG berperisa. Yang baru masuk juga apa benda mengarut ni, keluar balik kan. Okay. So kalau dah faham pergerakan dunia, kita timbul lagi satu persoalan. Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar, keluar Nabi Ismail. Yang jawab faham ni memang dah follow aku dah lama. Memang dia faham. Zerek, Din, Amin. Ibrahim orang Iraq, Hajar orang Kipti, yang kali ini kita panggil orang Koptik. Kipti ni warga negara Bumi Putera Mesir, warga negara Mesir. Macam kita Melayu, warga negara Malaysia. Kipti ni warga negara Mesir. So Hajar ni orang Mesir. Dapat anak bukan Arab, confirm lah. Jadi Nabi Ismail ni bukan orang Arab. Tapi macam mana Nabi Ismail boleh cakap Arab? Tu dia. Macam mana Nabi Ismail boleh cakap Arab? Kita pause kejap kat situ. Berkenaan dengan bahasa, aku dah cerita dulu dah. Okay. Yang belah Ismail ni, okay,
kat sini. Padam dulu. Nabi Ibrahim. Nampak? Bila kita cerita pasal Nabi Muhammad, kita tak boleh lari dengan sejarah Nabi Ibrahim. Sebab itulah dalam tahiyat akhir kita pun selawat dekat Nabi Ibrahim. Walaupun jauh, tapi kita ada link Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim ni. Link dia yang sangat kuat. Okey. Belah ni Ismail, belah ni Ishak. Lepas tu ni sini Yaakob. Okey. So yang belah sini duduk dekat Palestin. Dan dekat sinilah yang timbulnya bahasa Ibrani tu, bahasa Hebrew tu. Okey. Bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew tak ada syaddah. Bahasa Hebrew tak ada syaddah. Sebab tu orang Arab, Allah ini bahasa Arab. Bahasa Quran bahasa Arab. Allah bahasa Arab. Dia orang sebut kemungkinan besar Elai ataupun Elohim. Allah. Dia tak ada, dia sebab dia syadu ni. Tasdid ni Allah. Yang ada tasdid ni bahasa Arab saja. Bahasa lain tak ada tasdid. Kecuali bahasa Kelantan. Kuro, Ramo. Bahasa Kelantan ada satu. Sebab tu bahasa Kelantan dia ikut Arab sikit lah. Arab sikit bah. Okey. Asal panas. Tutup punya. Dia sebut Elai kan. Okey. Jadi kalau dulu timbul apa? Nama-nama yang ada rangkai yang mana yang dah follow sebagai peringatan sajalah. Ni benda ni aku ulang banyak kali lah. Aku kira peranakan. Oh, ini bukan baba nyonya, ini bah. Ni babi nyanyuk. Oh, inilah dia apa? Tapi nyanyung dekat TikTok tu. Inilah keturunan ni rupanya. Okey. Nama yang disandarkan Allah, Saifullah, Khairullah, Abdullah, disandarkan kepada Allah. Bangsa daripada sini pun ada. Maksudnya kita tak boleh lari sebenarnya. Orang Yahudi tu adik-beradik lama kita, adik-beradik sebapak dengan Ibrahim ni. Okay, sebab tu dia orang ni ada juga kita Saifullah, Abdullah ni semua dia orang pun ada. Macam ni lah, macam Ismail. L ni dia panggil lah, dia letak dekat belakang. Ismail, sebab tu nama-nama malaikat kita pun okay, Jibril, Mika, Izra, L ni Allah lah. Sebab tu Jibril dikatakan maksud dia ke abang long Allah. Abang long Allah ni bukan abang long kepada Allah, tak. Allah ni ayah dia besar, abang long ni. Sebab apa? Jabbar. Ambil daripada perkataan Jabbar. Al-Jabbar maksudnya something yang tidak terkalahkan. Jibril maksudnya
kesamsingan Allah. Ni Jibril. Sebab tu dulu Azazil, nama iblis yang lama, ketua malaikat. Ada riwayat mengatakan iblis ni ketua malaikat. Zaman dia jadi ketua malaikat, nama dia Azazil, Aziz. So bila dia dikafirkan oleh Allah, tak layak untuk dia pegang nama Allah Aziz tu jadi iblis. Dulu Azazil, Aziz Allah, kehebatan Allah. Macam tu. Sama lah hal yang sekarang ni ada nama apa? Nama-nama LL belakang tu, Danny L, Immanuel, apa lagi? Whatever lah, nama betul Superman pun Kal L. Macam-macam. LL dekat belakang tu adalah Yahudi, nama-nama Yahudi yang ada rangkai dengan Allah. Elai. Okay. So memang kita sama je dengan Yahudi ni dari segi bahasanya. Arab ni lebih kurang sama. Cuma Arab ni dia lebih kepada syaddah lah. So macam kita cakap tadi, Ibrahim kahwin dengan Hajar. Dan famous, kalau bila kita cerita bab Nabi Ibrahim ni sangat famous. Dikatakan dalam hadis 3 kali dia menipu. Ada ulama' yang menafikan benda ni, sebab takkan Nabi menipu. Sifat mustahil bagi seorang Nabi menipu. Tapi memang ada dalam hadis dikatakan Nabi Ibrahim tidak menipu kecuali pada 3 tempat. Satu yang dia kata sakit tu lah, ini sakim, aku sakit. Yang masa dia nak diajak pergi karaoke tu, aku sakit lah. Lepas tu dia pergi pecahkan patung. Lepas tu bila orang tanya, kau ke buat? Bukan aku. Kau tanya nama besar tu 2. So yang ketiga adalah bila dia bawa bila dia bawa Sarah pergi menghadap Raja Mesir masa tu. Dan dikatakan masa tu Raja Mesir ni memang pervert. Raja Mesir ni pervert. Jadi dia terpaksa cakap, ni siapa? Ni adik aku. Sebab bila duduk fikir balik, kenapa dia cakap adik? Kalau dia cakap laki pun tak ada masalah. Sebab kok mana pun memang Raja nak kan. Sebab Sarah memang cantik. Memang Raja nak pun. So apa salahnya kalau kau ngaku laki? Mungkin masa tu, keadaan masa tu, kalau dia ngaku dia suami, kemungkinan besar dia dibunuh sebab nak dapatkan Sarah. So biar dia kata abang, so tak ada ikatan. So bila dia boleh bagi, tapi memang Allah Ta'ala bagi kerja, dia dapat balik lah. Dan dia dapat sekali dengan Hajar. So bila dapat Hajar tu, anak tak ada, dua-dua Sarah yang recommend kahwinlah dengan Hajar tu. Kita pun tak ada anak katanya. So kahwinlah. Bila kahwin dapat anak, timbul jealous. Itulah perempuan, ya. Bila mana perempuan kata okey, sebenarnya dia tidak okey sama sekali. Okay. So bila dia recommend kahwin tu, macam aku kena sekarang lah, tapi insyaAllah aku okey. Sebab nanti dia akan timbul jealous. Sebab jealous pada perempuan ni dibahas dalam satu kitab lain, dibahas dalam satu tajuk yang lain oleh ulama'. Jealous perempuan ni, sebab jealous perempuan ni bahaya. Jealous perempuan ni sangat-sangat bahaya. Padahal yang kahwin dengan Hajar tu dia yang recommend, tapi bila dapat anak, dia jealous. Jealous dia bukan calang-calang punya jealous. Dia sampai tahap terkeluar daripada mulut dia, kau aku nampak kau lalu depan mata aku, kau siap potong 3 kau. Potong 3 tu qaul hadis. Hadis sebut. Sahih Bukhari. Okey. Mungkin macam kita lah, aku jumpa kau siap kan, tendang antara dahi kau kan, kau sepak muka bapak kau, cakap je kan. Kita tak buat pun, tapi cakap sampai tahap tu lah. Isteri Nabi pun cakap sampai tahap tu, kau siap aku potong 3 kau. Okey.
Tak boleh lipat pun, gemuk. Okay, so sampai satu tahap Hajar tu kena labuhkan dia punya pakaian supaya sapu dia punya tapak kaki, supaya tak nampak dia pergi ke mana. Punya jealous yang Sarah ni. Dan kemuncak jealous dia sampai Allah raikan jealous dia. Raikan macam mana? Dia suruh Nabi Ibrahim bawa Hajar pergi ke satu lembah lah, ke satu tempat. Dan cara Allah Ta'ala bagi tu dekat Nabi Ibrahim tu, kalau kita hari ni tak boleh fikir lah. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Kau jalan je, aku suruh berhenti, kau berhenti. Aku suruh kau masuk, kau kiri sikit, kau kiri sikit. Aku suruh kau kanan sikit, kau kanan sikit. Aku suruh kau kiri habis, kau kiri habis. Kau jalan je. Nabi Ibrahim sendiri tak tahu dia dibawa ke mana. Dengan baby kecil lagi, baru beranak, dengan bini lagi. Nampak? Punya tahap iman Nabi Ibrahim ni memang out of the box. Sampailah ke tempat yang ditakdirkan hari ni, Mekah tu, Allah Ta'ala kata berhenti dan tinggalkan terus. Bukan duduk situ seminggu dulu ke, penat berjalan ke, lihat dulu kan, baru sampai ni. Tak ada sakok dulu ke, tak ada. Tinggal, turun je kenderaan. Tak tahu kenderaan apa masa tu, Allahu'alam. Turun je, kalau unta-unta lah, kalau burak-burak lah. Turun dan ciao. Sampai si Hajar tanya, abang buat apa letak kita orang kat sini? Nabi Ibrahim tak jawab. Sampai Hajar tanya lagi, Allah Ta'ala suruh ke? Masa tu Nabi Ibrahim jawab, ya. Tak apalah, kalau Allah Ta'ala suruh, adalah tu plan dia. Dia takkan tinggal dengan kita sisi lah. Hajar pun kau juga iman dia kan? Dia bukan macam jalan lah, tinggal. Itulah jadi dia yang pergi sa'i. Dan apa nama, kita dah tahu cerita kisah Zamzam dan sebagainya. Dan Zamzam tu pun ada dua riwayat. Yang riwayat yang famous dekat Malaysia, kaki apa nama Ismail yang tendang keluar mata air. Ada lagi riwayat yang sahih. Dua tak apa, tak kisah, tak payah bergaduh pasal hal ni. Dua-dua ada riwayat mengatakan Jibril yang dengan sayap dia, yang cocok dengan sayap dia, pum plup pum keluar. Ada dua riwayat, dua-dua pun ada kuat. Dan tak kisah nak pegang yang mana. Dia janji mata air tu keluar. Dan Hajar buat kepungan, buat kepungan. Masa kepungan itulah yang dikata Zamzam. Nampak bahasa apa tu? Bukan bahasa Arab. Zamzam. Bahasa Mesir dia lah. Zamzam tu bahasa Mesir lah. Sebab dia orang Mesir. Takkan dia cakap Zamzam tu bahasa Kelantan pula kan? Orang Mesir tiba-tiba cakap Kelantan, mustahil. Dan dikatakan dalam hadis, kalau dia tak zam-zamkan air tu, nescaya hari ni Zamzam jadi sungai dekat Mekah. Dan benda tu terbukti sampai hari ni air tak kering. Cubalah kalau tak buat kepungan, memanglah air tu cari jalan lah. Lepas tu jumpa laut, jadi sungai lah. Okay. Dan kat situ dah startnya sa'i dengan kat situ kita, siapa kata Islam mengabaikan perempuan? Kita pegang dua sunnah perempuan sampai hari ni tau. Satu sunnah sa'i yang dia duk cari air tu, Safa Marwah. Dan satu lagi adalah sunnah kita dapat Zamzam tu berkat daripada Hajar. Kenapa aku cakap berkat daripada Hajar? Sebab dia mengaku itu dia punya. Bila orang tanya, orang nak lepak situ, dia kata, nak boleh minum tak air ni? Boleh minum. Aku punya lagi pun, kau minum je lah. Kalau dia kata, orang cakap, ni air siapa ni? Entahlah, dia tiba-tiba keluar. Ambil lah, pakai je lah. Kalau dia tak mengaku dia punya, kat situ mula lama-lama dia akan timbul run.
Timbul rule apa? Hari ni aku punya, esok kau punya, lusa kau punya. Hari aku tak apalah, aku pakai dengan orang lain pakai. Hari kau tak tahu, kita silap-silap kau jual ke. So berkat kita dapat Zam-Zam sampai ke hari ni adalah sebab Hajar mengaku dia punya. Itu apa nama hikmah dia. Ada apa nama orang tadi cakap dia tamak mengaku dia punya. Bukan dia punya pun, dia pun dapat free je. Orientalis cakapnya tu. Hakikatnya tak. Hikmah dia kita dapat sampai ke hari ni. Ada problem ke Arjuna Kabat dengan Afiq Daniel masuk keluar ni? Okey. Kita cerita ni tak masuk lagi ni. Tak masuk soal, kita just buat framework. Buat framework dulu. No problem. Kita buat framework dulu. Okey, belum masuk lagi Rasulullah lahir, apa nama, api Majusi padam, Kisra Parsi bergegar dan sebagainya. Belum. Ini hanya framework sebelum dan kita zoom out. Macam tadi kita zoom out keturunan dia, macam mana dunia bergerak, dengan kehadiran dua-dua belah kaki daripada Nabi Ibrahim ni, belah Nabi-Nabi Yahudi, belah-belah Bani Israel. Dalam masa sama belah-belah kanan pula pun keturunan dia membiak. Kita cerita secara overall dulu. Untuk siri malam ni kita cerita overall dulu. Kau apa dah? Pukul 5. Right? So Arab tu sendiri ada tiga jenis. Ini untuk akademik punya hal lah. Dia pecahkan kepada 3. Satu, Arab yang dah pupus lah. Arab yang dah pupus. Arab yang dah pupus ni Yang kat mana dalil dia Arab tu dah pupus? Dalil dia dalam Quran. Arab-Arab yang dah pupus ni kaum Samud, kaum Ad. Aku cakap tadi Nabi-Nabi Arab, Soleh, Hud, tu kaum dia tu. Kaum Soleh, Samud, kaum Nabi Hud, Ad tu, ataupun bertukar, nanti cek balik lah. Tapi kedua-dua tu kaum Arab yang dah pupus. Bukti dia Allah Ta'ala hapuskan. So sampai hari ni tak ada pun kau bangsa mana? Saya Ana Samudi. Oi, ada lagi peninggalan Samud ni? Tak ada. Ana Adi, tak ada. Orang Ad pun tak ada. Okay. So tak ada orang nak mengaku lah. Sebab memang Arab tu dah tak ada. Dah demolishkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Allah Ta'ala dah cakap dah, habis, sehabis-habisnya, settle. So Arab dah pupus. Betul? Okay. So bila Arab pupus, satu lagi yang tak pupus lah. Yang tak pupus lah. Kan senang kan belajar macam ni. Pupus dengan tak pupus lah. Maksudnya ada lagi. Ada lagi. Kan senang belajar bahasa-bahasa macam ni. Okay. So yang tak pupus ni lah yang ada 2. Satu dia panggil Arab Ribah. Satu lagi Musta'ribah. Ni bahasa Arab, tak payah hafal, tak apa. Tak payah kecewa sangat lah kalau kita tak tahu bahasa Arab. Sebab Nabi-Nabi, kebanyakan Nabi pun tak tahu bahasa Arab. Yang bahasa Arab ni 4 orang ni, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, bukan orang Arab. Jadi kita jangan kecewa sangat lah kalau kita tak faham bahasa Arab. Alam Ribah ni Arab Ori lah. Arab Ori. Musta'ribah ni itulah tadi, yang kita bincang tadi. Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar, dapat anak Ismail. So Ismail ni pun bukan Arab Ori, bukannya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ni Kopiori lah. Kopiori, ataupun dia panggil Hafori lah. Ribah Ori,
Musta'ribah ni kopi ori. Simple, senang. Ini pun belum kopi ori. Ini sebab dia bukan Arab. Dia ni Arab. Apa kalau kita nak panggil ni, Arab yang belajar jadi Arab. Yang belajar jadi Arab. Macam mana dia belajar? Macam mana dia belajar? Sebab masa dia duduk dekat dekat Mekah tu, dekat tanah Bakkah tu, dulu dipanggil lembah Bakkah. Mungkin zaman berganti zaman, mungkin orang dulu tak boleh sebut ba, dia sebut mim. Ramai kan, banyak bangsa-bangsa tak boleh sebut serta-serta huruf. Macam orang Perancis, orang Sarawak tak boleh sebut R. Orang Sarawak dengan orang Perancis tak boleh sebut R. Ada bangsa-bangsa yang tak boleh. Macam orang Arab sendiri tak boleh sebut G, ga, tak boleh. Orang Arab tak boleh sebut ga dan tak boleh sebut nga. Orang Melayu semua boleh. Sebab tu orang Melayu je yang tengok cerita Korea, tengok cerita Cina, tengok cerita Tamil, tengok cerita Hong Kong, tengok cerita Melayu sendiri, tengok cerita Thailand. Orang Melayu je. Jarang jumpa anak orang India tengok cerita Cina. Jarang anak orang Cina tengok laka-laka. Orang Cina jarang. Tak tahulah jumpa ke tak. Kau pernah jumpa anak orang Cina Acong tengok laka-laka? Tak ada. Susah. Tapi orang Melayu dia tengok semua. Dia layan semua. Sebab kita pun cakap pun kita boleh semua. Orang lain tak boleh. Sebab tu kalau Selangor, orang Arab panggil Selanjur. Dia tak sebut Selangor. Tak boleh. Bukan tak nak sebut, tak boleh sebut. Lidah dia orang macam tu. Okay. So masa duduk dekat Mekah tu, maka datanglah satu kumpulan. Dipanggil kabilah turis ni. Datanglah sekumpulan Bani. Siapa ingat? Datang siapa? Geng mana datang? Waalaikumsalam. Geng mana datang? Siapa ingat? Masa duduk kat tengah lembah Mekah tu, geng mana yang datang? Siapa ingat? Tak payah Google lah. Tak ingat? Bani Jurhum. Bani Jurhum datang. Dan Nabi Ismail belajar bahasa Arab dengan Bani Jurhum ni lah. Nabi Ismail belajar bahasa Arab dengan Bani Jurhum ni lah. Dan isteri Nabi Ismail pun daripada Bani Jurhum. Sebab no choice. Itu je lah yang ada. So dia kahwin. Cerita pasal Nabi Ismail kahwin ni, okay, Baitul Maqdis, Mekah. Yaman. Parsi sekarang Iraq, Iran lah. Ni Syam. Syam ni apa?
Syam ni sekarang 4 negara: Jordan, Palestin, Syria, Lebanon. Syam ni sekarang pecah pada 4 negara. Okey, itu bukan Hancock. Konten TikTok terbaru apa? Entahlah, nanti dulu. Sebab tu dekat Mekah, apa nama, dulu orang Mekah tak belajar apa East, North, West, South ni tak belajar. So dia orang ambil penjuru Kaabah. Dia orang ambil penjuru Kaabah. Kan sampai hari ni kita ada rukun Iraqi, maksudnya yang menghadap Parsi, yang menghadap Iraq. Rukun Syami menghadap Syam. Rukun Yamani menghadap Yaman. Ini yang Hajar Aswad. Dia ambil tanda nak sukat arah. Macam, aku nak pergi Syam lah. So ke situ. Aku nak pergi Iraq, tengok bucu Kaabah, ke situ. Dah sahur belum? Belum. Okay. So dia ambil apa nama, arahnya bergantung kepada Arab punya apa, Kaabah punya ni, punya bucu. Sebab kat situ tak ada. Dia bila nak keluar daripada bandar Mekah tu, tengok, oh sini nak pergi Syam. Nak pergi Syam sini. Tengok bucu tu, menghala ke sini. So dia straight je lah. Pasal apa nama, tak ada traffic light, tak ada roundabout pun zaman tu. Okay. Rukun Hajar Aswad tu belah yang apa, selain daripada 3 tu lah. Okay. So cerita pasal Nabi Ibrahim kahwin ni, zaman ni Nabi Ibrahim duduk dekat apa nama, tak ingat sama ada duduk dekat Mesir, nanti aku cakap balik, ataupun duduk dekat Iraq. Rasanya duduk kat Iraq. Duduk kat Iraq. Mesir dia sekejap je pergi. Dia duduk dekat Iraq. Okay. Dan anak dia Nabi Ismail duduk sini. Okay. Dalam sejarah dikatakan hanya 4 kali saja yang dia pergi jenguk Nabi Ismail ni. Yang first yang dia hantar tu lah, Iraq tu. Yang first yang dia hantar, dia pergi. Second, dia pergi melawat bini Nabi Ismail. First bini Nabi Ismail. Masa ni Nabi Ismail tak ada kat rumah, dia pergi, bini dia banyak komplain. Dia tanya, macam mana sekarang, okey ke? Okey ke? Mak Ai okey, Mak Ai? Apa cerita Mak Ai? Okey lah. Sekarang macam ni hidup okey? How's your life? How's your day? Susah lah sekarang, PKP, nak kena pakai mask, nak ke mana-mana, nak merintah negeri pun tak boleh, nak kena buat surat polis, susah. Maksudnya banyak komplain lah, banyak cekadak. So masa Nabi Ibrahim nak balik, dia pesan dekat bini Nabi Ismail tu, nanti mak ayah balik, kau bagi tahu dia suruh tukar apa, anjung, tukar daun pintu ni. Kau pesan kat dia macam tu. So dia balik. So bila Nabi Ismail balik rumah, bini dia cerita lah, bang, tadi ada orang datang bang, tak tahu pakcik mana. Macam mana pakcik tu? Rupanya macam mana? Dia pun cerita lah, cerita gini-gini. La ilaha illallah. Itu bapak betul kau lah.
Bapa aku, kenapa dia datang? Tak adalah, dia datang ini saya jamu lah air kosong yang ada air kowe yang tak bayar tu. Kan, jamu lah lebih kurang. Lepas tu dia nak balik, dia kata dia suruh tukar lawan pintu. Tak adalah PKP itu maksudnya kesimpulannya dia banyak komplain. Alamak, kau jangan itu pula So dulu tak ada PKP tau. Aku saja buat cerita, maksudnya dia komplain. Jangan cakap apa dulu pun ada PKP ke. Tak. Aku nak bagi tahu yang dia banyak cakap dia banyak komplain. So Nabi Ismail pun faham lah sebab yang bapak dia suruh tukar bini. So dia pun ceraikan bini first. Pause. Soalan, Islam ni senang sangat tukar-tukar bini. Komplain je pun, takkan tak boleh komplain, kan? Kejam no Islam ni. Nak jawab apa? Nak jawab apa? Jawapan dia adalah ini adalah susu galur yang di kemudian hari akan mengeluarkan seorang yang sangat mulia langit dan bumi, sangat mulia di alam dunia dan di alam akhirat dan di alam ghaib. Sampai hari ini ulama masih lagi bersyarah, mengkaji, nak meletakkan Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah ini manusia terbaik ataupun makhluk terbaik. Jadi acuan dia untuk buat hasil dia nanti jangan ada dalam acuan dia toksik yang macam ni. Okay. Mungkinlah kita tak rasa berat komplain perempuan tu. Mungkin dia jenis tak tahulah gini itu suruh tak boleh. Mungkin kita tak tahu. Mungkin cara komplain dia tu annoying ke tahap annoying, kita tak tahu. Jadi itulah takdirnya. Okay, takdirnya begitu. So jangan cepat untuk menghukum sangat. Kita tak tahu bini dia tu komplain tahap mana. Okay, itu kali kedua Nabi Ibrahim pergi jumpa Nabi Ismail. Kali ketiga yang dia jumpa bini second lah. Kali ketiga dia jumpa bini second. Bini second pun sama, Nabi Ismail tak ada kat rumah. So dia pun dilayan dengan baik. Dia tanya, how's your day? Okay, semua okay, Alhamdulillah, semua okay, tak ada masalah, gini. So bila nak balik tu, Nabi Ibrahim kata apa? Pesan dekat mak cakap, cantik, daun pintu ni cantik. Baik. So balik. So tahulah Nabi Ismail yang okay bini yang kali ni. Kali keempat adalah masa pembinaan Kaabah. Telah berkurun kisah berlalu, hingga kini jadi sejarah. Nabi Ibrahim diutus Allah laksanakan perintah membina Kaabah. Okay, itulah maksudnya 4 kali Nabi Ibrahim pergi jumpa. Bukan, 4 kali tu bukan termasuk yang dia hantar, sorry. Yang kali keempat, sorry, ini bini kedua, second bini kedua, yang ketiga bini Kaabah, yang keempat sembelih. Yang masa sembelih, sorry. Okay. Yang keempat masa perintah sembelih lah, perintah korban. Okay. So
kedudukan sangat jauh. Semata-mata nak berjalan, kalau naik unta, makan bulan untuk sampai. Zaman ni tak ada kereta, zaman ni tak ada LRT, zaman ni tak ada apa-apa kenderaan yang laju. So what is the logic? Macam mana semata-mata nak tengok bini, nak bina Kaabah dengan korban ni, okey lah. Tapi macam mana boleh ulang alik ni? Lama gila. Macam mana boleh ulang alik? Tak tanya ke ustaz-ustaz dulu, macam mana dia naik apa? Kan? So dekat situ timbul satu persoalan. Naik apa? Berbulan kot kalau naik unta. Jauh. So macam mana dia travel? Okay. So dekat situ ulama kaji, dan para sejarah pun kaji. Kaji. Tidak ada satu yang sahih yang mengatakan, oh Nabi Ibrahim naik ni. Tak ada. Cuma ada qiyas. Qiyas bimaknawi. Qiyas. Ada satu ayat dalam hadis Nabi. Okey, ada dalam hadis Nabi yang mengatakan masa bila Rasulullah SAW nak Isra' Mi'raj tu, dan masa dipanggil Buraq untuk Nabi naik, first bila Nabi naik, Buraq tu menggelupur. Ini hadis sahih. Buraq tu menggelupur sampai kena sepak, kena tepuk dengan Jibril. Kelepek. Baik, kau diam-diam boleh. Ini bukan orang yang dah biasa tunggang kau. Ini orang lain. Awangku, Waalaikumsalam. Okey. Daripada ayat tu, ulama link. Oh, mungkin yang dalam hadis tu mengatakan ini bukan orang tu, ini orang lain. Jibril cakap kat Buraq. Baru dia relax. Orang tu ulama linkkan dengan his the one. Barulah dekat situ puzzle dunia, puzzle sejarah yang ada lubang tu ditampal. Baru complete puzzle. Kalau tak, berlubang lah. Ni puzzle ni berlubang ni. Mustahil bocornya gitu je. Berlubang, tak ada cerita apa. Tak ada logic explanation. So daripada hadis tu, ulama link, oh inilah rupanya puzzle yang berlubang. So letak. So orang tu yang dimaksudkan oleh Jibril, ulama-ulama link Nabi Ibrahim. Pergerakan dia untuk jumpa Nabi Ismail menggunakan Buraq. Tak sahih, tapi link dan logic explanation, it's there. Okay, boleh faham? Jangan kata esok, oh ini betul lah Nabi Ibrahim naik Buraq. No. Tak sahih. Dia sahih by condition, by long explanation. Okay? We good? Any clash of thinking? Boleh terima? Make sense or not? Any question? Ni benda bab ghaib ni kena bagi faham betul. This is not a concrete statement, but this is a logic statement.
Okey? Boleh. Right. So kita tak perlu nak cerita pasal bina Kaabah, kita tak perlu nak cerita masalah korban dan sebagainya. Kita cerita di luar pemikiran sekejap. Macam tadi kita cerita Nabi Ismail belajar bahasa Arab dengan Bani Jurhum. Okey. Soalan, mana datangnya Bani Jurhum ni? Tiba-tiba tak muncul. Oh, ada air, tiba-tiba ting, pling. Datang daripada mana kau? Tiba-tiba datang kan. Elok sini sebelum ni tak ada orang lalu lalang. Elok ada air pula kau muncul. Mana datang kau ni? Terfikir ke tak terfikir? Dia tak boleh pling macam gitu. Dia mesti ada sebab dan mesti ada sejarah dia. Kan? Mesti ada. Takkan tiba-tiba datang. Okey. So Bani Jurhum ni datang rupanya daripada mana? Yes. Daripada mana yang tiba-tiba datang ni? Kan? Elok ada air, tiba-tiba muncul. Kak, nak tanya, boleh tak kita orang lepak sini? Daripada mana ni? Takkan datang daripada pintu Doraemon. No. Rupanya Bani Jurhum ni datang daripada Yaman. Daripada Yaman. Salam sahur bang. Salam sahur. 50 star. Jurhum ni datang dari Yaman. Kena bingung. Okey, daripada Yaman. Nature pergerakan semenanjung Arab, nature-nya diceritakan dalam surah Al-Quraish. Li'ilafi Quraishin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Kalau baca makna surah tu tak faham apa yang cuba Allah Ta'ala nak cerita ni. Surah Al-Quraish. Oh, cerita pasal Quraish. Takkan pendek ni je. Apa benda? Okay, kita cuba tengok balik apa makna surah tu. Kalau tanpa ada sandaran sejarah. Alhamdulillah. Li'ila fi Quraisy, kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim, yang padanya rihlatash shita was-sayf, kepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan mereka, pemilik rumah ini, iaitu Kaabah. Allazi at'amahum min ju', yang telah memberi makan kepada mereka, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Apa dia yo? Apa kepentingan surah ni? Apa kepentingan surah ni? Rupanya ini jawapan dia, explanation daripada surah ni. Kebiasaan orang Quraisy yang Allah Ta'ala nak cerita, bukan orang Quraisy, ni Bani Quraisy, maksudnya orang Arab. Kebiasaan mereka adalah rihlatash shita. Dia orang panggil apa kalau kita kat sini? Buat tour. Macam buat tour, kan? Buat tour business tour. Musim panas dengan musim sejuk.
So dia orang selalu bergerak ke Syam. Syam ni memang ni bandar besar lah ni. Ni kalau sekarang ni boleh katakan US lah. Ni apa, China. Ni pusat perdagangan dunia ni dekat Syam. Nabi pun kita cerita kan, Nabi berdagang ke Syam. Syam tu memang pusat bisnes. So orang kat sini selalu pergi ke sini. Nak lagi orang Yaman lah. Orang Yaman ni memang Yaman ni, sejarah Yaman ni lama. Ni Bahrain, Qatar ni semua baru ni. Ni Yaman lama. Sejarah Yaman ni zaman Nabi Sulaiman ni, kerajaan Sabak tu, Yaman dah ada. Tu punya lama Yaman ni. So pergerakan tour, business tour dia orang ni memang daripada dulu. Allah Ta'ala dah kata, li'ila fi Quraisyin, inilah dia kebiasaan orang Quraisy. Apa dia? Rihlata syita'i was saif. Business tour, sama ada musim panas dengan musim sejuk. So Bani Jurhum ni on the way nak buat rihlah tu, nak buat tour tu, on the way ke Syam. Dia kena lalu Mekah, kena lalu Madinah, Yathrib, kena lalu ni semua ni. So on the way nak ke Syam, tiba-tiba dia tengok burung. So orang ilmu alam, ilmu padang pasir tu, ilmu padang pasir, kalau ada burung maksudnya ada air. So dia orang follow lah burung tu, follow. Ada air. Bila perempuan, budak. Alamak, this is magical. Macam tu. So Kak, biasa kita lalu tak ada air, boleh tak kita duduk berhenti, boleh R&R sekejap, duduk situ. So lama-lama dia pun bertapaklah dekat situ dan berkampung di situ. So ada yang daripada situ pergi ke Syam, patah balik duduk situ. So dia orang buatlah penempatan di situ. Okay, make sense? So dia orang ni memang daripada Bani Jurhum dan daripada Yaman. Okay, bila startnya rihlah syita' wasrah ni? Bukan takkan daripada zaman Adam dia orang dah bergerak. No, dia orang ada satu zaman di mana satu zaman tu menyebabkan dia orang terpaksa cari tempat luar untuk bisnes. Sebelum tu dia orang tak perlu bisnes. Dia orang hanya duduk je dekat Yaman dan dia orang boleh hidup aman damai, tak perlu ada luar punya influence. Tapi berlakunya satu tragedi, berlakunya satu benda yang mana bila berlaku, maka startlah rihlata syita'i was saif. Startlah dia orang terpaksa cari dana luar, cari tempat luar, cari link luar, cari network luar untuk hidup. Dan sampai ke hari ini, orang Yaman terkenal dengan bisnes tour. Pergi mana-mana ada orang Yaman. Sampai ke India ada orang Yaman. Sampai ke hari ini. Tragedi apa? Kita bersambung lah. Dah 5:30 nak makan. Boleh? Untuk lebih menarik, aku gantung macam ini. Satu, tragedi apa yang menyebabkan dia orang keluar. Yang kedua, kita dengar sebelum lahirnya Nabi, ada satu pasukan dinamakan pasukan Abraha untuk hancurkan Mekah. Abraha ni siapa? Dia dari mana? Ting, ting, ting. Kita bersambung. Kita akan tarik sejarah dia, pergi ke sejarah Yaman, dan kita akan tarik siapa Yaman daripada zaman kerajaan Sabak, daripada kerajaan Mu'inah sampai ke kerajaan Sabak, sampai ke kerajaan Himyar 1, Himyar 2, sampai ke Zulnuwas, sampai ke pergi ke Ashabul Ukhdud, dan sampai ke Abraha. Dan kita akan tengok kenapa dia nak attack Kaabah. Kita bersambung di episod seterusnya. Selamat bersambung semua.
dengan nasi ni. Saya naik apa kan? Untuk makluman, kita start pukul 3.30 kan, 3.30 ngam-ngam lah. Dalam sejam setengah, dan kita 2 jam lah, dan kita break lah untuk sahur. Wah, pukul 5.30 ramai tu, pukul 42 orang. So kepada siapa-siapa yang baru masuk, tadi aku start dengan 9 orang. Okey, kalau korang nak faham apa yang aku cuba ceritakan, korang tengok balik live ni. Sebab apa? Penstrukturan sejarah di peringkat awal sangat penting. Sebab korang akan faham. Kalau korang baru masuk, korang akan faham apa yang aku cerita ni. Dia punya link dia. Kalau tidak, dia putus. Sebab cara aku cerita sejarah, aku link. Aku tak cerita kejadian ni, lepas tu kejadian ni, kejadian ni, lepas tu dia tak ada link. Aku tak cerita macam tu. Cara aku cerita, sebab tu aku tulis kat sini, siri di luar bilik pembelajaran, luar bilik darjah. Sebab dalam kelas kat sekolah dulu, kita belajar tak ada link sejarah ni. So aku cuba untuk bantu. Yang mana yang tahu, yang mana yang belum tahu, selamat datang ke siri aku. Aku bukan ustaz, aku Pupu juga. Selamat berkenalan, aku Mio Faris. Dan kita akan buat secara lain sikit sejarah Nabi, supaya kita lebih dekat dengan Nabi. Kita faham kenapa Zamzam, siapa Abdul Muttalib, kenapa Futuhul Mekah macam ni, kenapa dia jadi macam ni, kenapa tak macam ni. Kita akan cerita secara detail dan ada link berkait antara satu sama lain, supaya kita tak hilang puzzle tu. Sekarang ni kita belajar sejarah, puzzle hilang, sebab tu kita malas. Okay? Alright. Thank you, terima kasih semua. Selamat bersahur dan selamat berpuasa. Okay, mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat meningkatkan darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Dan insyaAllah kita doakan kita bertemu lagi dengan Ramadan yang tahun depan, InsyaAllah. Aku Mio Faris. Jumpa lagi insyaAllah. Tak tahu, esok tak janji, tapi ada masa, korang tengok-tengoklah. See first, OEM SB Studio, and then korang akan dapat notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.